من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Jabir, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rujuli wa bainal kufri tarakas salati. Maksudnya sesungguhnya meninggalkan sembahyang ialah perkara yang menghubungkan seseorang dengan kufur. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Itulah keburukan seseorang yang mana meninggalkan sembahyang. Dengan meninggalkan sembahyang itu menghubungkan seseorang itu ke arah kufur. Aduh. Ijma' para alim ulama mengatakan bahawa hukum orang yang meninggalkan sembahyang adalah menjadi kafir kalau dia ingkarkan tentang wajib sembahyang itu. Ijma' para alim ulama dengan maksudnya ijma' 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Itu maksud kesepakatan sahaja. Contohnya penggunaan dalam kitab fiqh, dia kata ittifaq para alim ulama. Sekarang ni kita belajar dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dengan maksud sepakat para alim ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya sekian. Itu penggunaan dia. Ittifaq, sepakat. Ijma' sepakat juga. Tapi penggunaan ijma' itu untuk keseluruhan mazhab 4. Ya, mazhab arba'ah tu. Mazahib arba'ah. Katanya ijma' para alim ulama 4 mazhab menjadi kafir. Kata kafir itu qaid dia tak berhenti situ. Bukan masuk orang yang tinggal sembahyang tu kafir tu, tidak. Ada qaid dia. Qaid dia dengan kalau seseorang itu engkar tentang wajib sembahyang tu. Sembahyang wajib tak? Tu. Na'udzubillah, kalau dia Islam, murtad. Bukan hanya pada sembahyang sahaja, begitu jugalah pada hukum hakam yang lain. Menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal, itu bahaya. Merosakkan akidah. Zina haram, dia halalkan. Curi haram, dia halalkan. Ngumpat haram, dia halalkan. Contoh. Itu. Sembahyang wajib, dia kata tak wajib. Dia haramkan, maksudnya tak payah. Puasa bulan Ramadan wajib, dia kata tidak wajib. Dia mengingkari hukum secara zahir. Maka jatuh kafir orang ini. Kalau semata-mata dia meninggalkan sembahyang ataupun bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala,
dan dia tidak mengingkari hukum tersebut, maka orang ni orang yang asif, orang yang berbuat dosa besar. Tu. Kemudian orang yang meninggalkan sembahyang dengan sebab malas sahaja, padahal dia beriktikad wajibnya wajib sembahyang tu, maka di sana ada 3 pendapat ulama tentang hukumnya. Ada 3 pandangan, ada 3 pendapat yang disebut dalam targhib wa tarhib minal hadis til syarif. Tu. Tu bawah dia tu. Kitab targhib wa tarhib. Yang pertamanya, pandangan yang pertama, pandangan siapa ni? Pandangan alim ulama, bukan pandangan orang awam. Orang itu tidak menjadi kafir, tetapi dia menjadi fasik. Tu. Maka wajib atas pihak yang berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat kembali mengerjakan sembahyang sekiranya dia enggan bertaubat. Tu. Dia kena kembali. Siapa? Pihak berkuasa. Pihak berkuasa wajib ambil tindakan kepada orang yang tinggal sembahyang. Katanya sekiranya dia enggan bertaubat, maka dijalankan ke atasnya hukuman had, iaitu dibunuh dengan pedang. Bunuh. Tu had dia. Bukan kata kafir. Tapi sebab dia tinggal sembahyang, orang suruh taubat, dia tak nak taubat, hududnya ialah bunuh. Tu. Nyawa dia tu seperti sisi agama. Sebab tu boleh dibunuh. Siapa bunuh ni? Bukan mak ayah dia hak bunuh. Bukan Tok Imam, bukan Tok Bilal, bukan. Bukan jiran tetangga, bukan. Tetapi pihak berkuasa, iaitu di bawah kekuasaan raja atau pemerintah. Kita tak ada hak. Kita tak ada hak. Inilah pendapat Imam Maliki, Syafi'i dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Inilah pandangan bagi mazhab, bagi Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Ulama apa? Ulama salaf dan khalaf. Itu jumhur. Jumhur ni kita faham dah. Jumhur ni ramai hak majoriti boleh kata jumhur ni ramai hak berpandangan bahawasanya tidak kafir bagi orang yang tinggal sembahyang, hanya fasik dan wajib bertaubat. Kalau tak bertaubat, hukuman dia bunuh. Dia berbeza dengan Mu'tazilah. Orang yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa maka dikira kafir. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah meninggalkan benda yang wajib bukan dengan maksud menghalalkan, itu masih lagi di dalam fasik, bukan kafir. Dan juga Imam Malik dan Imam Syafi'i ini ialah ulama salaf. Dia kata tadi, inilah pandangan pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini ulama salaf. Salaf ni 300 tahun selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW, bermulalah zaman salaf. Jadi Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriyah. Masih lagi dalam zaman kurun salaf. Tu.
seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nas qurni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, iaitu khairun nas, sebaik-baik manusia itu iaitu kurun aku, zaman aku, kurun aku. Kurun siapa? Kurun Nabi. Satu kurun 100 tahun. Summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum, dan selepas daripada itu dan selepas daripada itu. Maka satu kurun 100 tahun dan selepas daripada itu dan selepas daripada itu, maksudnya dua lagi kurun, maksudnya 300 tahun. Itu zaman salaf, zaman yang manusia terbaik lah. Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang sempat dengan sahabat, itulah yang digelar sebagai salafi. Tu ulama salaf dan pengikutnya pengikut salafi yang sebenar. Jadi kita sekarang ni yang bermazhab dengan mazhab arba'ah itu, yang bermazhab Imam Syafi'i, yang bermazhab Imam Abu Hanifah, yang bermazhab Imam Malik, sebenarnya kitalah yang mengikut salafi. Kitalah yang digelar sebagai salafi, mengikut akan ulama salaf. Jadi orang yang menolak mazhab itu bukannya pengikut salaf. Nampak tak? Sekarang ni kita ditipu, dicanang, digembar-gemburkan oleh satu jenis manusia yang mana kitalah yang mengikut hadis, kitalah orang-orang salafi, orang yang bermazhab, orang yang berakidah Imam Al-Asy'ari, itu bukannya salafi. Ini tipu daya yang direka-reka oleh puak-puak yang ada zaman kita sekarang. Kitalah sebenarnya salafi, maksudnya orang yang mengikut ulama-ulama salaf dari segi fiqhnya dan juga dari segi akidahnya kita. Dan khalaf ni orang yang mana ulama-ulama yang hidup selepas daripada 300 tahun itu sehinggalah hari kiamat, maka dinamakan sebagai khalaf. Itu khalaf. Jadi ulama-ulama yang sekarang ni dipanggil ulama khalaf lah, pandangan-pandangan ulama khalaf. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula, iaitu dalam bab akidah, kita belajar sifat 20 tu. Allah wujud dan baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam kaunuhu tu sampai akhir. Itu pembawakan ataupun ilmu akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka itu daripada ulama salaf. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahirnya 260 Hijriyah. Hijrah. Masih lagi di dalam kurungan salaf. Jadi orang yang menolak sifat 20 dan dia dakwa dialah salafi, itu sebenarnya dakwaan semata-mata. Kena tipu atas nama sahaja. Kita lah hak betul-betul ikut salaf. Jadi kita ikut manusia yang terbaik, ulama kurun-kurun yang terbaik, orang-orang yang baik, maka insya-Allah kita selamat. Yang kedua, orang itu menjadi kafir. Ini pandangan yang kedua. Orang itu menjadi kafir. Siapa orang yang tinggal akan sembahyang, hukumnya sama seperti orang yang mengingkari wajibnya. Satu pandangan ulama, orang yang tak sembahyang maka kafir hukum dia dikira orang yang ingkar kewajipan sembahyang tu.
Tu pandangan. Ini adalah pendapat satu jamaah daripada para salaf yang diambil riwayatnya daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib, dan salah satu pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, serta pendapat Abdullah bin Mubarak dan Ishaq bin Rawah Rahawayah. Jadi kafir sebab apa? Sebab dia kira automatik orang tu engkar kewajipan sembahyang. Gitu. Jadi semuanya berdalilkan ada dalil, ada nas. Yang salahnya kita rasa kita hak betul, orang lain salah. Itu satu benda hak berlaku di zaman kita sekarang. Dia bawa satu pandangan ulama, dia bawa satu nas, dia kata hak kita lah hak tepat, hak ulama dulu salah. Itu bukan cara kita berfikir ataupun memahami tentang khilaf ulama. Cara kita beramal dengan khilaf ulama ni, bukan kita kata hak aku tepat, hak orang ulama lain tak tepat, aku hak betul, orang lain tu tak betul. Tidak. Berbeza pandangan alim ulama ni, semua tu mereka tu bernaskan, ada nas, ada dalil. Hak ni kata gini, mana dalil dia? Hak ni kata gini, mana dalil? Dua-dua berijtihad menggunakan dalil dan kaedah fiqhiyah. Dan kaedah kita kena faham, apabila ulama berijtihad, ijtihad ni dia bukan seperti kita ijtihad kita fikir ikut kejahilan kita, maka kita kata ini ijtihad saya. Bukan gitu. Ulama berijtihad menggunakan dalil dan kaedah. Dan mereka tu berijtihad kerana mereka ni layak untuk berijtihad. Ijtihad ni mengeluarkan hukum. Contoh satu benda datang, apa hukum dia? Maka kena ijtihad, kena keluarkan pandangan, pendapat, hukum tadi. Maka berdasarkan dalil-dalil hak ada, maka mereka pun berijtihad. Hukum hak ni haram, hukum hak ni makruh. Contoh. Itu ijtihad. Jadi ijtihad ni kita kena faham, kalaulah ulama itu berijtihad, kalau betul maka dia dapat 2 pahala. Ini hak Nabi sebut. Kalau salah, maka dia dapat 1 pahala, tapi tak berdosa. Nampak tak? Tu ijtihad ulama. Mereka semua berdalil, ada dalil nas. Jadi kalaulah kurang tepat, contohlah duduk pusing. Okey, hak ni tak kena dengan hak sebetulnya. Mereka tidak dikira salah, tidak dikira berdosa. Kerana bila ulama berijtihad, bila betul dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala dan tidak berdosa. Tu. Hak berdosa ni orang yang mana bukan ahli dia tapi nak berijtihad. Hak ni rosak. Ini dosa. Yang ketiga, orang itu tidak menjadi kafir dan tidak pula dibunuh, hanya ditakzirkan. Apa ditakzirkan? Dihukumkan. Dia panggil takzir ni apa? Dihina. Dia takzir ni gana ditakzir ni. Takzir ni di atas pemimpin lah, atas raja. Tu takzir. Takzir kena halau, kena keluar daripada daerah kau. Mu tak boleh duduk dalam negeri aku. Kena keluar. Kena duduk depan orang, kena pajang kau. Inilah hak tak semayang. Tu takzir. Dimalukan. Begitulah supaya jadi pengajaran. Tidaklah sampai dibunuh. Tu atas pemimpin. Hanya ditakzirkan dengan dipenjarakan. Penjara pun takzir juga.
sehingga dia mengerjakan sembahyang, hukuman dia dipenjarakan, dipajang di tengah padang ko, di tengah orang lalu lalang orang ko, ni lah orang yang tak semayang ko, tu atas pemimpin lah. Ini ialah pendapat Imam Abu Hanifah dan satu jamaah daripada para fuqaha Kufah, dan juga pendapat Muzani, seorang pendukung dan pengikut Imam Syafi'i. Dia panggil sebagai Ashabus Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Itu Imam Muzani. Tu pendukung dan pengikut Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i ni. Tu kalau dipanggil Ashabus Syafi'i, kalau kita terjemah sahabat-sahabat Imam Syafi'i, betul tak? Sahabat kan, bila jamak jadi ashab. Dia sebenarnya Ashabus Syafi'i ni, dia sebenarnya anak murid Imam Syafi'i lah. Anak murid Imam Syafi'i. Tapi tidaklah dipanggil anak murid, dia panggil Ashabus Syafi'i, tanda menghormati mereka. Kesimpulan kata, orang yang mahu agamanya selamat dan dirinya bahagia dunia dan akhirat, sudah tentulah dia wajib menghindarkan dirinya dari terletak di antara hukum menjadi murtad dan berdosa besar. Jadi kalau kita nak selamat, bahagia dunia akhirat, maka kita kena menghindari daripada dua perkara tu. Sebabnya sebagian ulama kata kufur, kafir. Sebagian ulama kata, pandangan ulama kata fasik, hukumnya haram, berdosa besar. Maka kita kena keluar daripada dua hukum tadi. Maksudnya kita kena mendirikan sembahyang. Takut kita jangan sampai tu kita meninggalkan sembahyang. Tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah Ta'ala lah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita dapat mendirikan sembahyang. Pengertian sembahyang qada, masuk bab qada. Sembahyang qada ialah sembahyang yang dikerjakan selepas keluar daripada waktunya, waktu sembahyang. Sembahyang yang dibuat, yang dikerjakan selepas daripada waktu dia. Kalau kata Isya, waktu dia sampai ke subuh. Tu subuh sampai ke waktu dia tu, syuruk dan sebagainya. Zuhur sampai ke asar. Jadi tu waktu dia. Lebih daripada tu, nama dia qada. Hukum qada sembahyang, meninggal menunaikan sembahyang fardu atau melewat-lewatkan dia tanpa ada apa-apa uzur hingga terkeluar daripada waktunya adalah berdosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi orang yang qada tadi, dia wajib qada sebab dia tinggal sembahyang, dia sembahyang luar daripada waktu, maka wajib qada. Tapi keadaan dia sembahyang luar daripada waktu itu, dia tetap berdosa besar pada Allah Ta'ala. Bila berdosa besar, jangan kita ingat bila kita qada, kita terus tak ada dosa. Selamat? Tak selamat. Hak qada tu hutang kita. Contoh ginilah, kita hutang orang. Kita janjinya nak bayar zuhur, tapi kita tak bayar waktu zuhur. Hak kita janji tu sampailah waktu asar. Jadi bila waktu asar, hak kita hutang tu kita kena bayar ke tak? Ya, kena bayar sebab kita hutang. Kita tak bersalah kau, kita janji tadi zuhur, ini sudah masuk waktu asar. Jadi tetap bersalah, maka kena minta maaf dengan orang tu. Sebab janji kita mengingkari janji. Janji pada waktu zuhur tapi bayar pada waktu asar. Gitu. Lebih mudah faham. Jadi bila kita semayang luar daripada waktu dia, jadi semayang tu sebab kita hutang. Adapun dosa kita tu kerana
mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana sembahyang ni ada waktu dia, tapi disebabkan kita lalai tanpa uzur, kita sembahyang luar daripada waktu dia, maksudnya kita mengingkari akan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, sembahyang pada waktu dia, maka hukumnya tetap berdosa besar, maka wajib kita bertaubat pada Allah. Qadha doa pada Allah, minta mari insah dia dalam hati kita, ya Allah, aku ni dosa sembahyang luar daripada waktu, aku ni berdosa ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Kena ada taubat tu, insaf dalam hati tu. Hak ni lah hak orang tak faham. Hak ni lah anak muda tak faham. Dia kira dia sembahyang luar pada waktu dia, dia qadha, dia kira selamat beres, lega dia. Padahal dia tetap berdosa. Dosa tu tetap ada sebab mengingkari perintah Allah, sembahyang di dalam waktu. Maka katanya, dan wajib dia qadhakan sembahyang itu. Wajib kena qadha. Nombor 1 bawah dia kata apa? Para ulama menghukumkan wajib qadha sembahyang bagi orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja berdasarkan kepada orang yang ada uzur syar'i, diwajibkan qadha sembahyangnya oleh Nabi SAW. Tu sebab apa? Nabi suruh qadha bagi orang yang tinggal sembahyang, padahal dia tinggal tu dalam keadaan uzur syar'i. Tu uzur syar'i ni hak agama benarkan, dia uzur lah. Tu contohnya apa? Contohnya uzur maksudnya sembahyang tidur sampai tak bangun-bangun, habis dah waktu, maka kena qadha bangun. Jadi kaedah dia, kalau kita tinggal dengan uzur syar'i pun kena qadha. Ini kan kita tinggal sembahyang tanpa uzur syar'i. Nampak tak? Kalau kata kita tak sengaja ataupun kita tidur pun bangun-bangun kena qadha, ini kan hak tak apa-apa, bukan kita tidur, kita memang melengah-lengah sampai kan kita tinggal sembahyang waktu kita. Kita sembahyang, kita tinggal sembahyang kita. Maka hak tu lebih-lebih lagi kena qadha. Tu. Ada juga orang faham gini, hak kena qadha tu kalau dia tinggal sebab dia tidur. Ni ada ni pandangan hak ni, pandangan hak tak ikut ulama hak betul lah. Tu bukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tu hak dalam mazhab kita lah. Dia kata hak tidur je hak kena qadha, hak tak tidur tak kena qadha. Dia guna akal, dia fikir gitu. Sebab apa? Dia pun kata ada hadis ini. Yalah, kita tak tolak hadis tu. Sebab Nabi suruh qadha. Jadi ulama faham bukan macam kita faham. Ulama faham kalau kata tidur pun mu kena bangun, kena semayang. Ini kan mu tinggal semayang dalam keadaan mu sedar, tak tidur lagi kena qadha. Kalau ikut kaedahnya gitu, betul. Tu. Apa tu dia tulis? Semetelah. Semetelah. Katanya, ni dah hak ulama kita faham. Kalau kata hak tinggal semayang kerana ada uzur syar'i pun Nabi suruh qadha bangun, maksudnya kena qadha semayang itu. Semetelah pula orang yang tiada keuzuran syar'i, sudah tentu lebih-lebih lagi wajib qadha sembahyang tersebut. Tu ulama faham gitu.
Kita belajar satu hadis faham sendiri, ni Nabi kata hak tidur, hak ada uzur syar'i, hak kena qada, hak tu hak tanpa uzur syar'i seperti kita lewat ke, kita malah ke, hak tu tak kena qada, tak tahulah dia fikir lagu mana. Sebab tu kita nak fikir ni bukannya guna hawa nafsu kita, bukan hanya ilmu yang sejengkal hak satu ruah hak kita tahu itu, tapi kita kena berpandukan para alim ulama yang mana mereka tu ahli di dalam hukum hakam Allah Ta'ala. Maka katanya, tetapi dosa itu tidak terhapus dengan semata-mata qada sahaja. Dia sebutlah. Tetapi dosa itu, dosa mana? Dosa meninggalkan sembahyang ataupun sembahyang di luar daripada waktu itu, dosa itu tidak terhapus dengan semata-mata kita qada sahaja. Malahan hendaklah disertakan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islamiyah wa adillatam. Tu. Seseorang yang meninggalkan sembahyang fardu pada waktunya kerana sengaja, maka wajiblah dia qada sembahyang dengan segera. Dengan segera. Dia kena segera. Jangan lengoh-lengohkan. Melengahkan qada itu berdosa. Melengah-lengahkan qada itu satu dosa. Tak apalah, kita tinggal zuhur malam-malam keagang kita qada. Jangan lengah. Segerakan. Wajib kita bersegera. Selagi mana kita tak tunaikan, maka selagi itulah kita menanggung dosa itu. Adapun sembahyang fardu yang tertinggal kerana uzur seperti tertidur atau terlupa yang bukan kerana kecuaian, maka sunat disegerakan qadanya. Itu lain. Adapun kalau kita tinggal sembahyang tu kerana uzur, contoh kerana uzur ni bukan uzur sakit-sakit, tetap kita ni wajib sembahyang dalam waktu dia. Orang sakit tidak dinamakan uzur. Dia kena sembahyang. Sakit hak akal tu ada. Tu kalau dia tu tak sedar, koma, sakit gitu, hak tu tak wajib lah. Maksudnya dia uzur. Maka seperti orang yang tidur atau orang yang terlupa yang bukan kerana kecuaian. Terlupa lagu mana, teringat sembahyang maghrib. Tu maghrib kan waktu dia pendek. Jadi betul-betul terlupa, bukan buat-buat terlupa. Sebab tu masuk je waktu, terus sembahyang. Jangan lengah. Bila lengah tengok, tak sembahyang maghrib. Tu sengaja. Bukannya dengan itu dengan kecuaian, bukan dengan tidak kecuaian tu. Masuk dah waktu, kita tahu dah masuk maghrib, tapi kita lengah, lepas tu duk main-main, lupa sembahyang maghrib, kita tak sembahyang lagi. Itu dengan kecuaian. Sebab kita ada dah akal, maksudnya kita dah tahu dah masuk dah waktu maghrib. Ni memang tak tahu, tak sedar. Galik duduk gulung biskut raya. Tu kan. Dia buat biskut ke, dia buat duduk goteng, galik, tak bunyi azan. Maghrib pula sekejap. Goteng. Tu. Isyak dah. Tu. Maka sunat disegerakan qadanya. Kalau hak gitu, hak jenis uzur tadi, tertinggal kerana uzur, itu sunat disegerakan. Sunat kita segerakan. Dalam satu hadis, kisah di dalam peperangan, selepas daripada peperangan, sahabat-sahabat dan Nabi SAW tidur penat. Sebelum tidur itu, Nabi bagi tahu kepada sahabat untuk jaga, untuk berjaga. Itu tanda satu benda yang Nabi nak
tunjulkan dalam bab sembahyang ni kita kena ada usaha. Kalau zaman kita ada usaha, kunci jam. Walau penat semacam mana pun, kita kena ada usaha. Jangan kita terus tidur tanpa ada usaha untuk bangun sembahyang subuh. Subuh lah hak paling ketara. Wajib kena ada. Kalau kita ni jenis hak payah bangun, dia panggil dalam kaedahnya, kaedah fiqh tu ada, tidak tercapai suatu perkara melainkan dengan satu perkara itu. Dia kaedah mata bahasa Arab tu ingat dah. Dia akan jadi wajib juga. Kalau kita nak mencapaikan sesuatu perkara wajib itu, maka nak sampaikan kepada benda hak wajib tu, benda itu pun jadi wajib juga. Nampak tak? Kita nak semayang, semayang tu wajib. Jadi nak mendirikan semayang tu, contoh nak kunci jam kau, itu pun jatuh wajib juga. Tak boleh kita biar dalam keadaan kita rasa tak apa, kali bangun. Jangan. Wajib kita kunci, haram kita buat gitu. Haram kita biarkan tanpa kunci jam kalau kita jenis orang hak payah nak bangun. Macam kita takwim dalam rumah. Tu. Asalnya dia tidak wajib, tapi sebabkan kita nak semayang tu kena ada tahu waktu dia. Kalau rumah kita nak tahu waktu dia, melainkan kena ada takwim, kena ada masa-masa tu, hak duk jual tu, maka wajib kena ada. Tu jatuh wajib ada. Melainkan kita berada di rumah kita di tepi masjid, tepi surau. Jadi kita tahu waktu tu dengan azan. Kalau kita berada jauh pada orang, dalam hutan ke, rumah kita tu hulu sana, tak ada surau apa semua, hanya adanya kita tahu waktunya dengan menggunakan takwim, maka wajib kena ada di dalam rumah kita takwim. Tu jatuh wajib, maknanya kalau kita buat dapat pahala. Tu tahap tu. Sambung pada hadis tadi. Jadi Nabi selepas daripada peperangan, duduk di medan jihad lagi ni, baru sudah perang, pakat letih, pakat penat semua. Malam tu Nabi kata kepada seorang sahabat, tolong berjaga. Tolong berjaga. Nak bangun subuh. Maka pakat tidur semua. Penat berlaku ni perang. Jadi hak duk berjaga ni dia pun perang juga. Tapi sebabkan dia volunteer untuk berjaga, dia pun tertidur juga. Bila dia tertidur, subuhnya bangun-bangun matahari naik dah. Matahari naik dah. Nabi pun terkejut. Tu. Kita cerita dulu. Bila terkejut, Nabi kata, siapa hak semalam hak berjaga, hak volunteer hak nak jaga, nak berjaga? Maka kata saya, ya Rasulullah. Kenapa tak kejut? Tak tahan juga, akhirnya tidur juga, dia kata. Maka Nabi pun tak apa, siap-siapkan semua nak semayang subuh secara berjamaah. Tu. Secara berjamaah. Dan juga azan dan iqamah juga. Itu tandanya azan dan iqamah ni walaupun lambat, sunat tetap kita azan. Contoh kalau di sini terus azan bunyi terus azan. Kalau setengah tempat tu mengajar dulu sampai pukul 9, sunat azan. Tu kalau di pondok sana marah kalau tak azan. Marah. Pukul 9 azan sunat kan? Sunat azan lah. Sebab maklum dah setempat tu azan, maksudnya
Biasanya pondok ni memang gitulah, lambat pun tak ada masalah. Tak ada lah jadi orang kejut, kenapa azan pula lewat sangat ni pukul 9 suku. Tak pelik dah situ. Pukul 9 azan. Kalau tanya saya, azan tak ada masalah. Sebab Nabi bangun lewat dah, Nabi suruh azan, Nabi suruh iqamah dan solat secara berjamaah. Itu berlaku kepada Nabi ni sebenarnya bukan tanda Nabi itu berdosa. Kena faham tu. Kita sambung sekejap lagi. Kita bagi lau tak azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis tadi, kisah tadi, jangan kita berdalilkan, kita kata tak apa, kita sembahyang qada pun, Nabi pun sembahyang qada. Jangan buat gitu. Tu. Kan ada dia nak pelepas diri dia pun kata, ni saya baca hadis Nabi pun sembahyang qada juga. Sebenarnya kita kena faham, tiap-tiap yang berlaku kepada Nabi SAW itu ialah dia panggil sebagai nak mengajar kepada umat. Kalau tidak berlaku kepada Nabi, maka macam mana kita nak tahu tentang hukum hakam dia? Hukum tentang qada, hukum tentang azan, hukum tentang sembahyang berjemaah walaupun qada. Kita tidak tahu, melainkan benda tu berlaku kepada diri Nabi ataupun sahabat yang bertanya. Baru kita tahu. Tu hikmah dia. Lepas tu baca hadis jangan kita boleh buat amal.
Padahal benda tu benda yang memang dilarang oleh Nabi, cuma benda berlaku dia ada hikmah dia untuk kita tahu hukum hakam dia. Tu. Jadi qada ni sunat kita azan, sunat kita iqamah, sunat kita solat berjemaah. Kalau kita lambat, kita dengan isteri kita terbangun terkejut lewat, sunat azan, sunat iqamah, sunat berjemaah. Orang tanya sembahyang apa tu berjemaah tu? Sembahyang qada. Ada dalam rumah kita. Dan sembahyang qada. Berjemaah, tetap sunat berjemaah. Jangan sembahyang seorang-seorang. Sunat berjemaah. Habis itu. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi dalam bab fiqh ni, kalau kita nak faham tentang tentang khilafiyah, kita kena faham tentang kaedah-kaedah dalam fiqh lah, dalam fiqh. Dia kalau dalam bab ijtihad para alim ulama ini, dia tidak menolak ijtihad yang lain. Kena faham tu. Ijtihad hak pertama, keluar pula ijtihad yang kedua. Ijtihad yang kedua itu tidak menolak ijtihad yang pertama. Maksudnya hak ijtihad yang pertama pun betul, hak ijtihad yang baru pun betul. Tu. Sebab tu kalau para alim ulama yang mujtahid, mereka kata kurang tepat bagi ulama sekian-sekian kata, yang boleh kata kurang tepat itu ialah mujtahid juga, sama-sama mujtahid. Tu. Kalau kita orang awam, kita tak sampai mujtahid, tiba-tiba kita nak kata pandangan Imam Syafi'i itu kurang tepat. Siapa kita nak kata gitu? Kita mujtahid ke mujtahid? Tu. Gitu. Nak kata kurang tepat ke apa, kita ni mujtahid ke tidak? Kalau kita sama-sama, dia pun kata, dia tengok ni imam sekian-sekian pun mengkritik. Contoh kata Imam Syafi'i tak tepat. Siapa hak kata? Imam Tabari. Imam Tabari ni siapa? Imam Tabari ni kalau kira dia pun boleh keluar mazhab dia, mazhab Tabari. Maksud dia mujtahid dia. Jadi sama-sama mujtahid, tak ada masalah. Macam kita lah, sama-sama pemimpin, dia nak kata awak ni kurang tepat, tak apalah, sama-sama YB. Contoh, nak tegur, nasihat, orang sama setarah dengan dia, awak kurang tepat awak macam tu, tak apalah, sama-sama raja ke, sama-sama orang besar ke. Kalau kita orang bawahan nak tegur orang atasan, payah, tak kena. Tak kena. Itu contoh. Lebih-lebih lagi dalam bab agama, mereka tu orang-orang yang alim, maka setarah lah, maksudnya mereka ada kelayakan untuk kata hak ni kurang tepat ke apa ke, mengikut pandangan ulama, bukan pandangan orang yang tak ada ilmu. Maka kata menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dia dalam mazhab kita ni yang masyhurnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu dalam fiqh. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam hadis. Tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni bermazhab Imam Syafi'i, ulama dalam hadis. Dia kita kena faham, ulama dalam tafsir, ulama dalam hadis, ulama dalam apa-apa, sebenarnya mereka dalam fiqh mereka bermazhab dengan ulama hadis, muhaddisin. Pelik zaman kita sekarang ni belajar hadis tapi tolak imam mujtahid, imam mazhab. Kita tengok
ahli tafsir, ulama-ulama dalam dipanggil sebagai mufassirin, mazhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam hadis-hadis bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Ibnu Hanbal. Mereka bermazhab. Sebab apa? Mereka tahu bukan hanya alim dalam hadis terus boleh mengeluarkan hukum, kerana yang boleh mengijtihadkan sesuatu hukum itu tidak cukup hanya ada satu ilmu hadis saja, tetapi mereka memerlukan ilmu-ilmu yang lain, bukan hanya tahu tetapi pakar dalam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu ulum, ilmu rijal, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu-ilmu 10 ilmu asas itu wajib dia ni seorang yang pakar. Bukannya pakar dalam satu bab. Kalau sekarang ni pembelajaran sistem kita sekarang ni, contoh, bukan nak meruntuhkan, menjatuhkan tak, tapi itulah realiti. Kalau kata kita ni dalam contoh ambil degree apa? Degree syariah, dia menjurus pengetahuan dia hanya kepada syariah. Dalam bab lain dia tahu tapi dia kurang tahu, kurang pakar. Gitu. Kalau kata dalam bab PhD, doktor, dia buat tesis itu hanya pada bab itu sahaja, sehingga dia diberi title sebagai doktor, tapi dalam ilmu lain, bab lain, dia kurang pengetahuan. Ulama dahulu, mujtahid ni, dia bukan dalam bab satu bab sahaja, dia merangkumi semua ilmu, dia faham. Sebab tu dia boleh keluarkan hukum. Sebab tu kalau kita tengok mufassirin, orang yang mentafsir, ulama-ulama tafsir, ulama hadis, ulama-ulama, mereka tetap bermazhab sebab mereka tahu aku tak mampu nak berijtihad. Padahalnya tengok Imam Bukhari, kita belajar hadis boleh tahu hadis kerana ada kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhab apa? Dia ada mazhab. Imam Muslim, dia ada mazhab. Dia ikut mazhab pak tu. Mari kita baru belajar kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam hadis tadi, nak lebih daripada Imam Bukhari sehingga menolak Imam Syafi'i, sehingga menolak mazhab. Itu pelik sungguh. Inilah dipanggil sebagai fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Orang yang dekat dengan Nabi ditolak. Salaf ni, pak mazhab tu zaman salaf, yang dekat dengan Nabi, yang dekat dengan sahabat ditolak. Kita yang dekat kepada Dajjal ni tiba-tiba mengaku yang dekat dengan Nabi. Masya Allah, pelik sungguh. Dia tanya kita, contohlah, kamu nak ikut mazhab ke nak ikut Al-Quran hadis? Tanya orang awam. Takkan kita nak kata aku ikut ulama daripada ikut Al-Quran hadis. Sebenarnya soalan dia tu salah dah. Soalan tu salah dah. Ulama ikut siapa? Quran hadis ya? Kau ulama ni ikut Bible ke, Taurat ke? Ada? Zabur ke? Dah. Soalan tu soalan perangkap. Dia tanya, awak nak ikut pandangan Imam Syafi'i ke nak ikut hadis hak awak belajar ni? Kita nak jawab apa? Kalau kita kata ikut Imam Syafi'i, lebih Imam Syafi'i daripada hadis. Sudah kita. Dia perangkapkan kita dengan soalan sedemikian. Itu perangkap, soalan perangkap. Jadi ulama ni tak ikut hadis ke? Kau ikut apa? Kitab buku, teks buku sekolah. Buku sekolah, ikut buku sekolah ke? Ikut Quran hadis lah. Bahaya tu. Bahaya, tipu daya. Cara percakapan tu dia perangkap kepada orang awam. Orang awam akan pandang ulama ni, kita kena dahulu Quran hadis. Ulama ni dia tak maksum, dia tak itu, dia tak ini. Dia tukar sikit. Kita tak kata ulama tu maksum. Kita semua hak dia ikut mazhab ni, tak ada kata imam pak tu imam apa maksum.
Hak maksud kita tahu Nabi SAW seorang, maksudnya dan para anbiya mursalin. Tapi kenapa kita ikut ulama? Kerana ulama itu warasatul anbiya. Mereka tu ahli di dalam hukum hakam. Mereka ni faham. Jadi kalau kita belajar hadis, macam tadi, hadis tu nak cerita tentang hukum tentang solat berjemaah, azan dan iqamah bagi orang yang qada, sembahyang qada. Kalau kita tak faham, kalau tak sebut, mesti dia kata Nabi pun tinggal sembahyang, Nabi pun sembahyang luar waktu qada. Jadi tak salah lah kalau saya qada pun. Tak. Tu. Kenapa kita boleh faham tentang hadis itu menunjukkan gini hikmah-hikmah dia? Kerana ada ulama. Tu. Habis itu, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, yang jelas bahawa wajib ke atas orang yang meninggalkan sembahyang tanpa uzur menggunakan seluruh waktunya untuk mengerjakan qada sembahyangnya, kecuali waktu untuk menguruskan hajatnya yang wajib yang tidak dapat dielakkan. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah masih lagi di dalam bab qada sembahyang. Ada soalan ke? InsyaAllah. Bismillah. Dia macam ni. Saya macam ngomong. Imam tu takbir. Allahu Akbar. Dia tu lah. Allahu Akbar. Imam ni. Kita imam tu paling kita takbir lagi sekali. Saya salah. Belakang ni takbir apa? Berhenti juga kan? Takbir lagi sekali. Okey, yang pertama soalannya macam ni. Tu imam akad takbir lah semayang. Takbir. Kita pun makmum akad takbir. Bawa baca Fatihah, imam pun paling ke belakang. Tak jadi. Cuk. Cuk, tak jadi hak tadi, kita akad takbir semula. Jadi apa hukum dia? Okey. Bagaimana huraian para alim ulama kita? Okey. Apabila kita ni jadi seorang imam, kita kena tahu tentang hukum dia lah. Bila kita salah, tidak akan menyebabkan salah pada makmum. Nampak tak? Tambah-tambah ramai. Kalau kita seorang tu boleh lagi kita dengan makmum seorang. Kalau belakang kita ramai, maka kalau kita salah, contohnya imam tu dia niat semayang zuhur, padahal nak semayang asar. Makmumnya memang tahu dah semayang zuhur, semayang asar. Jadi yang salah tu imam. Jadi adab dia, bila kita seorang imam kena tahu bagaimana hak ulama ajar kepada kita sebagai imam. Bila kita salah, imam sudah angkat takbir, maka tak perlu kita cuk-cuk gitu. Kita hanya angkat takbir kita seorang sahaja secara perlahan. Perlahan kita tu masih lagi dengar di telinga kita. Faham tak? Angkat takbir seorang-seorang lah. Hak makmum tu angkat takbir, dia baca Fatihah dah, ikut dia. Dia sah dah. Di zon dia, di makmum ni, dia zon bahawanya imam ni sah. Maka makmum pun akan jadi sah. Itu dalam bab qudwah. Syarat 12 syarat mengikut imam. Bila makmum dia zon bahawasanya imam ni sah semayang, maka dia sah. Bila makmum ni dia zon bahawasanya imam tak sah, maka tak sah ikut imam tu. Contoh, di zon makmum bahawasanya di pembelajaran kita mazhab Imam Syafi'i, kentut itu membatalkan wuduk.
Imam pula dia mazhab lain. Dia ketuk tak batal wuduk. Apa tak? Kita semayang belakang dia, Allahu Akbar, tengah-tengah semayang imam ketuk. Di imam sah sebab dia mazhab lain. Di kita tak sah sebab di kita mazhab kita, di zon kita perkara itu membatalkan wuduk. Maka tak sah kita semayanglah seorang diri. Apa? Itu dalam syarat 12. InsyaAllah dalam ni kita tebal biasa dah. Jadi masalah tadi, makmum dia zon dah, imam tu sah, maka dia sah. Imam dia tahu dia tak sah sebab niat dia salah, dia angkat Allahu Akbar. Tanpa angkat dua tangan tak apa. Tak perlu angkat dua tangan. Jadi makmum ni jadi berapa dua kali Syiah ke? Syiah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Pernah tengok orang Syiah semayang? Syiah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Pernah tengok orang Syiah semayang? Jadi kita pun akad perlahan Allah sambil niat yang baru berakbar. Sah. Dia sah, kita sah. Beres. InsyaAllah. Wallahualam. Jangan macuk gitu. Naknya kalau 1000 orang satu masjid balah lagi. Mu semayang tu imam kata dah cuk tadi kan. Hak dengar, hak tak dengar. Lepas daripada semayang gaduh. Mu tak sah. Berapa tak sah? Tu imam tadi kata cuk, tak jadi. Balah. Hak tu kalau nyata di makmum. Kalau perkara tu membatalkan dan nyata di makmum, itu kena mufarakah. Hak ni hak tak nyata di makmum, niat dalam hati, bukan makmum tahu. Tak? Orang lain sebut Allahu Akbar, dia sebut Muhammad Akbar, contoh silat lidah tak tahulah. Nyata di makmum, apa Muhammad pula? Baru semalam belajar hakikat tak tahu, dia naik hakikat can apa lain. Contoh. Nyata di makmum bahawa dia batal, maka batal. Kena mufarakah. Tengah baca Fatihah, salah baca. Orang lain baca lain, patut Fatihah lain, dia baca lain. Tu. Contohnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Rupa-rupa kopeng tu imam kita. Tu. Dia kalau sama-sama kopeng tak apa. Ni dalam bab kedua juga ni, huraian dia. Kalau ummi sama-sama ummi sah berjemaah. Kalau ummi nak jadi imam, sah dia jadi imam kalau belakang dia tu ummi semua. Dan ummi jadi ummi yang sama. Kalau ummi lebih tak boleh. Contoh imam tu dua tempat ummi. Contohnya dia Ar-Rahmanir-Rahim walabba. Contoh. Dua tempat. Makmum dia saja Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi hak dua tu kena duduk belakang. Hak sah hak kena dia jadi imam. Sama-sama ummi dah apa? Kalau ummi nak jadi makmum, itu tak ada masalah lah. Hak depan dia betul, tak ada masalah lah. Dia panggil qari. Qari duduk depan, belakang tu ummi, tak apa. Qari ni bukan qari hak tarannum tu. Dalam istilah dalam fiqh, qari ni hak baca betul. Tajwid dia betul, bacaan dia betul. Cuma itu dalam segi fiqh lah disebut qari. Dari segi luaran kita guna qari ni hak tarannum. Macam Al-Hafiz lah. Al-Hafiz ni dalam kaedah ataupun gelaran para alim ulama ni, Al-Hafiz itu orang yang ingat hadis 100,000 hadis. Tapi sudah jadi kebiasaan di tempat kita digelar sebagai Al-Hafiz itu, digelar sebagai orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Tu. Jadi nak gelar kepada orang, nak panggil kepada orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu sebagai Al-Hafiz boleh. Tak ada masalah.
Tidak kita kata salah ni gini-gini dah. Betul juga. Sebab huruf dia kita faham dah. Al-Hafiz itu untuk orang ingat 30 juz. Tapi dalam ulama sebenar, Al-Hafiz seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz sekian itu sebenarnya ulama yang ingat 100,000 hadis matan beserta dengan sanad. Sebab apa? Sebab hafiz 30 juz itu biasa bagi ulama. Nak hafal Al-Quran itu lagi senang berbanding dengan hadis. Ulama kita bila sebut ulama, Al-Quran tu dalam dada dah. Yang dipanggil sebagai Al-Alim, Al-Allama, tu Al-Hafiz, apa lagi? Gelaran-gelaran. Hak tu dalam bidang-bidang hadis, dalam bidang-bidang yang lain. Kealiman dia. Al-Quran tu hassas untuk 30 juz tu memang ingat. Orang Arab 7 tahun, 8 tahun tu 30 juz dah. Itu orang Arab. Kecil lagi dia hafal Al-Quran. Tengok Imam Syafi'i berapa tahun ingat Al-Quran. Muwatta pun ingat 9 tahun ke berapa tahun. Muwatta Imam Malik hafiz Al-Quran 7 tahun ke berapa tahun. Dah ingat dah 30 juz. 9 tahun tu ingat Muwatta Imam Malik. Nak pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik kata baliklah. Payah belajar. Tapi nak belajar juga. Kata kami, dia kata aku ingat Muwatta. Kejut Imam Malik. Panggil budak tu. Masa tu umur berapa? Masa umur 12, Imam Syafi'i 12 tahun. Ke 14 tahun sudah jadi qadi. Kita 14 tahun, 12 tahun baru duk padang duk main lagi. Sunat duk lagi. Tengok alim ulama dulu. Hebat. Habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.